Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Sarah Ismail dan juga Hana Firosdi. Okey, Okay. Hana Firosdi Yes. merupakan rasanya dah ramai kot kenal di kalangan dalam industri. Industri seni kita, seorang koreografer, kelulusan daripada Aswara. Yes. Bahagian tari dan juga persembahan lah kan. So topik kita hari ini adalah satu macam di dalam tarian dia melibatkan dalam persembahan juga. Ada menitik beratkan ataupun memang ada kesinambungan yang sangat dekat. Sama juga dengan penyanyi. So seorang penyanyi yang paling dekat dengan dia adalah persembahan. Okey. Betul. So atas pengalaman Api sendiri mengendalikan artis-artis di dalam beberapa reality TV program kan. Macam baru ni paling latest adalah untuk Aina Abdul. Betul, konsert Aina Abdul The 2.0 dekat Istana Budaya. Yes. So apa yang korang tengok tu yang ada penari-penari kat belakang, koreografernya inilah dia. Yes. Dan penari-penari di bawah on stage production. Congratulations. Thank you. Dan sekarang sedang berlangsungnya Mas Singa. Mas Singa dah baru habis juga untuk All Together Now season 2. Wow. Season 2. Amazing. Guys. Rezeki. Kan. Okay, so welcome to my vocal class for the Yes, first time. Chan. So, kita pergi ke topik yang kita lebih detail, okay? Alright, oleh kerana ini adalah kelas vokal. Okay. Napi bukan sahaja mengendalikan penari, tapi Betul. kendalikan juga persembahan Untuk penyanyi. artis. Betul. Kan, Gegar Betul. Baganza semua. Betul. Beat stage, apa semua kan. Okey, kepentingan persembahan kepada seseorang penyanyi. Apa yang Napi lihat sendiri kekurangan seseorang penyanyi dalam persembahan mereka dan apa kekurangan mereka dan apa kelebihan jika anda dapat menguasai persembahan? Silakan. Okey. Sebenarnya actually kalau orang kata pentingnya seseorang itu memahami dalam persembahan ini adalah sangat penting lah. Sebab kalau kita nampak pengalaman satu membezakannya, tapi kalau seseorang itu mempunyai ilmu dalam macam mana nak atasi diorang punya nervous, diorang punya lontaran suara dekat pentas actually berkait dengan dia punya body language dia. So bila body language ni bergerak dengan persembahan lah, dari segi tari apa semua kan. Kadang-kadang artis ataupun peserta tak perasan. Dia kata saya tak perlu bergerak. Maksudnya bergerak di situ adalah menari. Sebenarnya tak. Seseorang artis ataupun seorang peserta itu harus bergerak supaya dia lebih selesa dengan vokal dia. Betul. Kan? Kadang-kadang dia duduk tegak je, yang duduk tegak tapi lagu dia rancak. Kan? So kadang-kadang kita marah juga. Kenapa tak nak bergerak? Kan dia kata tak perlu bergerak. Tak boleh sebab lagu itu dengan dia punya rhythm, dengan dia punya style kena selari. Rhythm, tempo dia is a pasang. Groove dia. Ya, groove dia. Ini the groove, betul. Kan? So dia kena bergerak. Kan? Bukannya bergerak itu step menari, tak. Betul. Cukup sekadar selesa di pentas, loosekan body. Selalu salah faham benda tu. Betul. Ada kali kita cakap kan, contohlah aku cakap dengan peserta kan, kena move sikit. Saya tak pandai menari. Salah kat situ kan. Maksudnya kat sini move, you boleh bergerak ke kanan, ke kiri, angkat tangan, simple movement. Betul. Supaya body you tak tension dengan situation tu. Kan, tak awkward. Kadang-kadang kok awkward lah. Ataupun ada satu benda yang kita nampak, kenapa bila dia menyanyi tak sampai kan? Kenapa kita tak rasa benda tu? Ya. Body language dia. Tanpa disedari. Dia kata, cikgu saya dah menyanyi, cikgu suara dah sedap. Betul, tapi kenapa juri komen tak sampai? Sebab you punya body language, you punya gesture tak memberi. Tak give. Kan, tak memberi. Kita tak rasa. Tapi kalau you contohlah, kalau kita tengok orang natural, contohlah penyanyi-penyanyi rock, dia ada natural movement dia kan. Betul. Mesti dia nak bounce kan. So, tak perlu disuruh, tapi dia tahu that element dan dia tahu benda tu bring sekali dalam nyanyian. Betul. Sebab benda tu berkait groove dia kan, mesti kena selari. So benda-benda macam ni bila kita jumpa competition ke pertandingan besar ke kan. So benda-benda macam tu yang membuatkan dia kadang-kadang tak sampai, juri tak rasa. Bila contohlah All Together Now, kita kenal kan ada peserta-peserta yang tak ada pengalaman. So yang kejap yang tadi tu sebenarnya Napi sedang bercerita tentang penyanyi profesional sebenarnya. Ya. Nampak tak? Penyanyi profesional
profesional pun ada kekakuannya. Betul, ada. Kita sendiri semua tak sempurna, Nabi. Ya. That's why maybe dia orang bagus dalam nyanyian, tapi di dalam bentuk persembahan bukanlah dalam kekuatan mereka. Betul. That's why kita memerlukan guru-guru persembahan seperti Hanafi Rosli. Lepas tu sekarang ni kita cerita juga tentang penyanyi amatur. Kita nak bagi tahu, kita bukan berat sebelah. Betul. Bermaksudnya setiap persembahan itu tidak berat sebelah. Dia mementingkan keseluruhan. Tak kisah awak profesional ataupun tidak, penyanyi amatur dipanggil anda perlu ada that basic apa tu, movement, ilmu persembahan. yes. Okey, kenapa tu? Kes tu. Okey, macam aku cakap tadi lah, sebab benda ni yang membantu dari segi sebab kadang-kadang kita borak dengan orang yang belajar vokal, kan? Dia kata saya dah belajar vokal lama, contoh kan, tapi saya masih tak dapat kesempurnaan sebab benda ni tak selari dengan body dia, kan? Kadang-kadang kita nak, contohlah cakap, kenapa bila you menyanyi high note you nak tunduk bawah? Kan, contoh kan, kenapa you tak project ke depan? Kenapa you tak ke depan? Kan? Benda macam ni kita kena bagi tahu kat dia kan, baru dia buat. Cakap, cikgu baru selesa. Sebab dalam pembelajaran vokal pun kita tak boleh menunduk pun. Kan? Kan? Sebab tu kalau macam contohlah dia kata, cikgu saya tak boleh nak, cikgu boleh tak part yang ni saya tak nak bergerak. Saya tanya dia kenapa tak nak bergerak. Kan? Biar dia faham, sebab part ni high note. Okey, saya faham, takut dia nak shake shaking apa. So benda dia tak nak. Benda ni terganggu dia, kita faham. Bukan dia konon-konon, bukan dia. Kan? So kita faham, tapi sejujurnya seseorang artis penyanyi ni perlu faham dengan body language dia. Betul. Supaya dia faham dengan lirik dia, melodi muzik tu dan selari dengan body dia, kan? Betul. Kalau tak, dia tak akan pergi. Kan? Baik kita dengar suara dekat radio saja. Betul. Visual dia tak cantik. Okey. Itu beberapa perkara yang telah diberilah tips-tips dia, kan. Okey, kalau mesti Nafi pernah jumpa ialah seorang performer, artis ke ataupun amatur ke, mereka mesti ada keegoan. Kan? Mesti ada keegoan. Betul. So bagaimana untuk mengatasi ataupun macam apa nasihat penting yang membuatkan mereka mungkin lembut untuk menerima sesuatu yang baru yang diorang tak biasa. Kebiasaannya kita akan dengar, that's not me. Itu bukan aku. Kenapa aku nak menjadi diri orang lain? Orang lain, kan? Apakah? Susah jawab dia, kan? Susah sebab okey, dia sebenarnya kalau artis-artis legend ni dia lebih menerima ilmu tu Tapi kalau artis baru nak up, dia ada ego dia sikit. Sebab apa? Dia ada fan club dia ada orang-orang yang dia menjaga hati. Kita faham kat side tu. Tapi sebagai guru persembahan, kita nampak macam you awkward, you tak kena dengan lagu ni, you kena tukar, kan? Kita kena bagi tahu dia. Tapi of course lah, benda yang macam ni kita kena cakap dengan secara elok dan secara teorinya kenapa benda ni tak menjadi, baru dia faham. Sama je mana-mana. Kalau aku pergi ke program mana-mana pun, mesti ada situation tu. Tapi bila dia sedar, bila kita tegur kenapa, baru dia faham. So kena ada sebab lah kenapa kita tegur dia, kan. Alright, menarik tajuk hari ni Yes, mesti. Sangat menarik. Okey, biasanya kita cerita pasal vokal, tapi hari ni kita cerita pasal seni persembahan. Okey, saya nak bagi tahu Hanafi Rosli bukan saja ada company sendiri, On Stage Production yang terletak di Tasik Mansuri Ceras. Okey, beliau juga menjual kepok leko. Yes, leko okay chips. guys. Leko chips, guys, okey. Yang So boleh artis explain duduk sikit makan, tak? yang artis duduk makan, yang duduk viral sekarang ni tu, kat Malaysia, Singapura, Brunei, inilah produk dia daripada Cikgu Nafi juga, Bumpy Leko Chips. Jangan risau, kerupuk ni dia tak gatal, dia tak orang kata tajam, ada apa tak ada. Dia boleh makan. Kita ada ni contoh terbaik. Dia ni memang suka Leko Chips. Dia kata, Kak Uda boleh tak buka satu ni. Sofia memang suka. Kenapa? Mela sini cakap. Suka sebab dia crunchy. Lepas tu bila dia kudak-kudak kalau tengah kelas ke, tengah bosan-bosan. And then rasa dia pun sedap. Kalau simpan lama pun dia tak akan lemau. Kalau korang nak dapatkan, bolehlah Roger Bumpy Lekos dekat Instagram dan juga kita punya FB. So dekat situ memang ada produk-produk kita. Just klik je kita punya kat bio, link WhatsApp. So nanti kita akan balas. Gitu. Alright guys, thank you very much for your time. Yes. InsyaAllah kita akan jumpa lagi bersama dengan Hanafi Rosli. Thank you guys. Bye.